Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat sama-sama kita kembali dalam sembang-sembang di FB Live Wakaf An-Nur dan juga lain-lain platform dalam media sosial yang sedia ada. Dan kali ini kita masuk sembang-sembang kita kali keempat. Sebenarnya kita masih nak menyambung tentang kempen untukmu ibu dan ayah dan juga berkaitan tentang pewakafan. Cumanya kali ini, sembang-sembang kali keempat ni, kita ada tetamu yang istimewa dekat Wakaf An-Nur ni. Dia kalau kita kata manusia punya ayat secara kebetulan, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun tertulis dan ditakdirkan bersama. Jadi kita tak nak panjang-panjang sebab kita nak borak sembang-sembang dengan tetamu istimewa kita pada kali ini. Dan bersama-sama dengan saya adalah Tuan Najib As-Sadok yang sangat dikenali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imam. Sihat? Alhamdulillah. Sampai Syukur. juga ke ofis di Wakaf An-Nur. Itulah kan. Kita tanya-tanya juga kat mana, bila masa nak sampai. Macam Ustaz kata, Imam bagi tahu tadi kan, sebenarnya benda ni bukan kebetulan. Ya. Sebenarnya Allah Ta'ala punya susunan. Dah Hari ni kita dapat berjumpa, teratur. Alhamdulillah. Syukur dapat berada di office Wakaf Nur yang sangat indah ni. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kita ucap terima kasihlah dalam masa yang sama. Setuju juga untuk kita ambil masa sikit dalam sembang-sembang pada kali ini. Baik, Tuan Najib As-Sadok dengan kita akan sama-sama untuk berbincang bersama-sama dalam rancangan pula. Tajuk kita petang pada kali ini berkaitan tentang kontra versus redha. Dia sebenarnya berkait rapat tentang, orang tanya kalau kontra ni dengan pro kontra. Tapi kita kait kontra dengan redha ni sebenarnya kita nak kaitkan dengan hubungan seorang anak dengan ibu ayah lah. Macam mana. Mungkin ada keinginan kita yang tak sama dengan keinginan mereka. Dan itu yang kita ada mesej yang kita nak sampaikan pada kali ini. Tapi sebagai permulaan, mungkin kat luar sana dah ramai juga yang kenal Tuan Najib As-Sadok. Tapi mungkin sebagai ta'aruf kita, mungkin Tuan Najib boleh kongsikan sedikit lah latar belakang. Okey, Imam. InsyaAllah saya, Imam IC 0 berapa? 01. Oh, sama kita. Sama. Saya berbangga tau. Di negara Malaysia ni, kita yang Johor ni 01. Betul. Kan, kalau nak dapat nombor 1 ni, kalau pelik tu mahal. Kan, tapi kita di Johor ni 01. Samalah saya, 01. Mak ayah saya pun sama. Alhamdulillah. Cuma saya ni ditakdirkan hanya dapat bersama dengan ayah saya sehingga saya umur 11 tahun saja. Sebelum beliau ni meninggal dunia. Dan mak saya lah yang membesar, saya panggil dia mak. Kalau arwah ayah ni saya panggil dia Baba. Okay. Bugis. Okay. Tapi mak saya adalah anak Cina yang dibesarkan oleh keluarga Bugis. Jadi saya ni darah campuran lah. Okay, jadi mak saya lah yang membesarkan saya daripada kecil. Dan biasalah mak kita ni bila besarkan kita, harapan dia belajar rajin-rajin. Tu memang nasihat dia, hari dia cakap benda sama. Belajar rajin supaya dah besar nanti kita boleh bekerja. Okay, jadi mak saya ni bukannya kerja yang hebat sangat. Sebab kelulusan dia hanyalah sekolah rendah. Orang dulu kan atuk nenek kita kan tak bagi orang perempuan ni belajar tinggi-tinggi. Jadi mak saya belajar sampai darjah 5 je. Kan Imam dulu darjah 5 je, darjah 6 tak ada. Jadi mak saya ni hanyalah mampu untuk bekerja sebagai seorang pekerja kilang. Dulu pun kalau saya, kawan-kawan nak tanya saya, cikgu tanya mak kerja apa, saya kata kerja kilang. Kita pun tak malu nak bagi tahu. Pada saya asalkan dia halal, berkah. Walaupun hanyalah operator kilang. Okey, tapi bila saya pula adik-beradik lebih kurang 6 orang, saya yang sulung. Jadi bila berada dalam keadaan tu, kita ni tak selesa kan. Serba-serbi kadang-kadang tidaklah orang kata cukup semuanya. Sebab gaji mak kerja kilang waktu tu lah kan Imam, 350 ke 500 kalau overtime. Jadi tak banyak mana. Jadi saya fikir tak boleh ni, kalau macam ni dia tak boleh. Sebab dia adalah macam, kita ni anak yang sulung. Kalau kita biarkan mak kita je membantu, saya fikir tak boleh, Imam. Saya fikir kalau saya habis belajar nanti, kalau saya hanya bekerja, adik-beradik saya 5 orang ni. Tak cukup. So kat situlah datangnya ilham. Jib, kau kena berniaga ni. Nak berniaga apa? Saya tak tahu. Tak ada orang nak mengajar. Tak ada cikgu, tak ada siapa nak tunjukkan kita macam mana nak berniaga. Kita nampak kedai Cina berniaga kan. Dulu kedai mamak. Macam mana lah. Saya pun terfikir macam mana dia ni berniaga. So kita ni tak ada orang yang nak guide. Jadi bila saya mula menuju ke arah perniagaan ni, orang yang paling tidak bersetuju adalah mak lah. Itu seawal umur?
Waktu saya di universiti. Masa universiti. Saya kata dengan mak, saya tak nak kerja lah mak. Mana boleh, mak dah hantar kau belajar. Kan tinggi-tinggi kau sampai masuk asrama, masuk MRSM kan. Masuk universiti, bergolok bergadai lah kan mak kita kan. Tapi harapan dia supaya kita nak bekerja makan gaji, tak kesampaian. Okey. Dia kata nanti kau besok besar kau nak bagi anak orang makan apa? Mak kita punya bahasa. Risau betul dia. Risau betul ni. Saya pun fikir, kadang-kadang cakap mak kita ni betul juga. Tapi fikir balik, tak boleh adik-beradik ramai. Siapa nak support saya? Saya nampak satu je, walaupun serba tak tahunya saya ni, saya tetap nampak kena berniaga. Jadi saya kata dengan mak tolong bagi saya restu redha. Sebab mula mak saya tak bagi, dia marah. Saya pernah sampai kena marah satu malam tu, mak saya sukuk marah. Sebab dia tahu saya ni tak nak bekerja. Saya nak berniaga, jadi dia cukup marah. Jadi itu, macam Ustaz kata, Imam cakap tadi, kontra dengan apa yang dia nak. Kan? Tapi dalam masa sama, mak, kalau mak tak restu, tak redha ni, saya risau tak jadilah apa saya buat. Satu je kata, mak hanya doakan je. InsyaAllah, one day nanti, InsyaAllah, saya boleh bantu keluarga. Alhamdulillah, saya rasa Imam, dengan berkat doa mak saya, dengan restu dan redha yang dia bagi ni tadi, Alhamdulillah, lepas tu bisnes saya mula yang penuh dengan pelbagai halangan dugaan cabaran ni. Alhamdulillah, lepas tu dia mula menjadi, menaik satu masa. Dan hingga satu masa tu, Imam, yang saya cukup cemburu dengan adik saya kerja. Okey. Mak saya panggil, kau bila nak berhenti kerja? Kan, kau patut berniaga macam abang kau. Terbalik pula dah. Terbalik pula dah. Dulu saya kata, time aku dulu tak macam tu. Kontra sangat ni. Sekarang, mak kita bila dah nampak, anak dia sebenarnya kita ni mampu nak berjaya. Dengan izin Allah kita mampu. Dan dengan doa dia tu pun kita Alhamdulillah menjadi. Sebenarnya daripada asal Tuan Najib cakap tu dia bertentangan, dia kontra dengan kehendak mak pada peringkat awal. Ya, betul. Tapi kalau berapa kali agaknya yang sampai kepada turning point yang dia boleh confident betul ni dengan dia tengok kita punya effort masa tu, boleh yakin betul ni? Dulu kita macam niaga tu senyap-senyap je lah. Imam kan, kita macam buat tak buat ataupun nampak macam part time. Tapi bila dia nampak ni dah lain macam lenggok si Najib ni lah. Ni betul-betul macam dah tak nak kerja ni, kalau habis belajar ni, dia macam dah hidu kan. Mak kita kan, dah kita call pun dia tahu, kau demam Kan, mak kita ni dia boleh rasa. Dia boleh ada insting tu, dia cukup, dia perasan. Dan saya rasa kadang-kadang kita ni sebagai anak kena ada waktu yang betul-betul duduk dengan mak kita, duduk berdepan masa tu malam-malam ni. Imam, kat rumah saya, rumah kayu, rumah papa yang dah nak roboh tu, kat Benut tu. Duduk betul-betul bertentang mata dengan mak, betul-betul cakap serius. Kan, serius betul-betul. Mak, saya betul-betul nak berniaga, saya betul-betul minta, saya cium dia. Saya peluk, saya cium tangan dia, dahi dia semua kan. Saya kata, mak tolong mak. Kali ni saya betul-betul minta ni. Memang saya menangis masa tu, Imam. Betul-betul kita minta. Dan saya percaya mak-mak kita pun boleh faham. Masalahnya kadang-kadang kita ni, masalah kita orang Melayu ni tak ada komunikasi yang bagus. Kita miscommunication. Tak ada session yang betul-betul. Kau tengok drama Melayu semua sebab tak cakap je. Kan, kalau selalu salah faham mak bapak ke, salah faham laki bini ke, sebab dia tak cakap. So, tapi bila kita cakap sebenarnya ada pemahaman, ada understanding, dan kita kena ingat, semua tu atas keizinan Allah SWT. Betul. Allah Ta'ala bagi izin, dia kata kun fayakun jadi. Mak kita, waktu tu lah turning point dia. Saya rasa macam, wah lega betul saya rasa. Selama ni aku tak cakap, aku hanya dalam hati. Betul. Mak kita macam reda tak reda. Tetapi bila kita minta, doa betul-betul, minta dengan Allah Ta'ala juga, cakap dengan mak kita, benda tu jadi mudah. Dia sebenarnya betul lah macam Tuan Najib cakap, banyak berlaku pada anak-anak sebenarnya benda tu dipendam, tak diceritakan pada orang tua. Tapi sebenarnya kan untuk makluman para penonton sekalian, kita cerita kontra ni sebenarnya bukan untuk pergi ke jalan derhaka, bukan. Kita jangan salah faham pula. Kita kontra bukan menuju ke jalan derhaka, kita kontra tapi menuju redanya. Sebab redha Allah ni datang pada redha orang tua. Macam pengalaman Tuan Najib ceritakan, dalam saat yang paling penting adalah adanya sesi untuk berbicara dengan orang tua. Dan biasalah kita bercakap sebagai seorang anak, mak kita, ayah kita ada pandangan masing-masing. Tapi kalau Tuan Najib dan juga yang lain bersetuju, sebenarnya orang tua kita ni tengok kita ni walau dah umur macam mana pun, dia tetap kata, aku nak cakap, aku cakap lah. Tak kisahlah anak tu umur berapa ke. Kita ni Imam dah umur berapa pun dia tetap anggap macam kita yang kecil dulu lah. Kan? Kita ni macam kecil. Kadang kita kata dulu macam kita boleh basikal, bazir lah mahal. Sekarang bila dah besar kita nak beli kereta, beli rumah. Apa semua beli rumah kereta besar-besar kan. Dia tetap anggap kita macam
Yelah kita yang kecil ni Betul, dulu kan. betul. Imam Itu memang agaknya fitrah sebagai seorang ibu dan ayah yang Allah SWT kurniakan. Betul. Baik, itulah sikit sebanyak berkaitan tentang latar belakang. Kerjaya Tuan Najib bermula sampai ke saat sekarang ni. Tadi Tuan Najib cerita ada banyak cabaran dan dia bukan sekelip mata sebab biasanya kan kalau kita tengok orang suka tengok time kita berjaya. Betul. Tapi orang tak nak tengok time kita susah dan payah tu. Betul. Jadi macam juga kita bersemangat tengok orang ambil, contohlah kita kata analogi mudahnya, tengok orang naik pentas pada hari convocation, dapat 10 ijazah apa semua, semangatnya datang. Tapi bila tengok susah dan payah dia macam tak jadi pula. So Payah tu. Tak dapat satu scroll nampak macam betul. senang Kan? Biasanya orang biasa melihat di penghujung. Tapi orang tak melihat daripada peringkat awal dan proses-proses. Tuan Najib boleh kongsi pada kita peringkat kerjaya dan dalam banyak-banyak tu apa cabaran yang paling sukar lah, susah. Sebenarnya macam saya kata tadi kan, saya memilih untuk bidang berniaga. Sebab yelah Imam kita dengar banyak kali kan, 9/10, 9/10. Macam seronok dengar. Kan? Tapi rupanya cabarannya pun 9/10 juga. Kan? Maksudnya kalau kita memilih nak 9/10, cabaran ni pun sebesar 9/10 juga. Dan saya pun mula ingatkan macam berniaga ni mudah, senang. Tapi bila kita dah buat, barulah kita tahu. Kadang-kadang menyesal pun ada juga. Kadang-kadang malam-malam tengok shilling, kenapalah aku berniaga? Kenapalah aku tak ikut kawan aku? Sebab saya ambil engineering Ustaz. Imam, kalau tidak, patutnya kerja engineer lah. Kan tak payah nak fikir sangat. Tapi masa pula nanti terbatas. Sebab saya fikir saya kena tolong keluarga. Jadi alhamdulillah saya bina bisnes saya. Dan bila saya datang ke Menara Ansar ni, dan sekitar Johor Bahru, dia adalah mengingatkan saya pada tahun 2004. Saya adalah buat sale. Di sini? Di sini. Masya Allah. Saya banyak masuk ke pejabat-pejabat kerajaan untuk buat sale. Masa tu Imam saya jual produk penapis air. Okey. Pada 2004, 2005, 2006 tu di sekitar Johor Bahru ni, pejabat kerajaan approach orang-orang government untuk beli. Buat sale, bawa file, bawa penapis air. Pergi ke Wisma Persatuan Johor Bahru. Even saya pernah buat sale di Zoo Johor. Untuk kaki tangan. Tadi saya lalu kan. Ingat saya, orang pergi zoo tengok harimau. Saya pergi zoo adalah untuk buat sale. Bulan puasa saya ingat. Masya Allah. Bulan Ramadan. Nak test minum air pun tak boleh. Okay, itulah orang kata naik turun pejabat. Ada orang beli. Ada orang reject lagi ramai. Ada yang tak jadi beli. Yang sergah maki hamun pun pernah juga. Jadi bukan senang nak pergi menjual barang, produk. Jadi saya dah banyak involve dengan orang kata jual produk penapis air. Saya pernah jual produk suplemen. Saya pernah jual juga produk otomotif. Okay. Sehinggalah saya juga pergi kepada bidang yang educate orang. Sebab dulu pun ketika saya buat sale ni, saya dah biasa ajak orang lain buat sale. Jadi benda ni orang kata minat mengajar ni dah ada dah. Okey. Jadi sekarang alhamdulillah saya involve dengan, lepas tu saya involve dengan training. Saya jadi orang kata trainer, mengajak orang bagaimana nak buat marketing. Sebab saya ada ilmu dalam digital marketing, maka saya rasa benda ni saya kena kongsi dengan orang. Jadi kat situlah yang menyebabkan dapat orang kata berpuluh ribu lah anak-anak murid. Di kalangan ni orang kata para peniaga. Jadilah juga cikgu saya Imam. Jadi sebab dulu cita nak jadi cikgu kat sekolah. Okay? Kalau orang kata kalau tak jadi apa yang saya buat sekarang, kau tanya saya nak jadi apa? Cikgu. Suka nak mengajar. Okay, tapi alhamdulillah sekarang bukan sekadar kita mengajar, kita juga run as a digital marketing agency. Banyak membantu corporate-corporate, syarikat SME untuk orang kata macam mana dia nak membina dan nak runkan kempen marketing dia. Itulah yang saya buat sehingga sekarang. Alhamdulillah, pesan guru saya Datuk Ira Dr. Aizan Osman, dia kata apa pun kita buat jangan lupa fokus kita, matlamat kita membantu beri manfaat kepada manusia lain. Selagi mana kita bantu manusia, Allah Ta'ala tolong kita. Jadi saya fikir bisnes ni yang menariknya bukan sekadar nak bantu diri kita, tetapi sebenarnya kita sedang membina, mewakafkan diri kita lah Imam. Untuk orang kata, sebab orang kata kan ada 3 benda kita akan tinggalkan. Kan? Doa anak-anak kan, betul? Doa daripada ilmu yang kita tinggalkan. Kan? Ilmu yang bermanfaat tu. Itu benda yang saya fikir, inilah benda yang saya kena contribute kepada masyarakat kita, insya-Allah. Itulah sedikit Imam. Jadi dan Tuan Najib punya peranan dia cetak anak murid. Dia tak cetak produk, dia cetak anak murid. Saya nak belajar ilmu agama tak pandai. Saya ajar ilmu marketing. Yalah, maksud dia cetak anak murid, tapi benda tu berjalan lah. Berjalan sampai Imam. bila-bila lah. Selagi mana ada, yalah macam Tuan Najib sebut tadi, Nabi kata khairun nas man anfa'uhum linnas kan. Sebaik-baik orang ni
yang paling banyak beri manfaat pada manusia. Betul. Tapi Tuan Najib cerita berkaitan tentang pengalaman buat sale, ada orang maki hamun pun ada orang gini-gini. Tapi sebenarnya kan sebagai selingan kita dalam sesi kita pada kali ini, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita ni kadang kita punya dunia ni bukan kita bermuamalah bukan dengan para malaikat, bukan. Kita juga bukan bermuamalah dengan haiwan, bukan, tapi kita bermuamalah dengan manusia. Manusia ni Allah bagi macam-macam. Dia ada akal, dia ada nafsu, keseimbangan antara kedua-duanya. Kalau kita jumpa orang yang betul-betul okey, yang sesuai dengan kita punya approach kita, tapi ada masanya kadang sebaliknya. Cuma ada satu ketika, ini isteri Sayyidina Abu Darda, orang panggil Ummu Darda. Bila satu hari dia keluar kan, Tuan Najib, dia keluar kat jalan ni, dia kena orang duk herdik dia macam-macam. Tapi sebenarnya dalam panduan generasi yang luar biasa pada zaman itu, sahabat, sahabiah, bila orang tanya pada dia, kau boleh tenang-tenang aja, orang kutuk kau macam-macam. Jadi kata Ummu Darda, masa orang tengah kutuk aku duk fikir, dalam masa yang sama ramai juga masih orang memuji aku. Masya Jadi dia kata orang duk kutuk dia macam-macam, kata dia tak ambil pusing pun. Aku terlupa orang yang kutuk aku sebab aku asyik memikirkan ada lagi ramai kat luar sana yang masih memuji aku. Dan itu akan melahirkan syukur aku dan melupakan aku teruskan kehidupan. Ini kadang macam mana Ummu Darda, isteri Abu Darda ni, dia cerita kepada para sahabat macam mana dia boleh menangkis perkara sedemikian, sebab kita bermuamalah dengan manusia kan, bukan dengan malaikat. Baik, sembang-sembang kita sebenarnya ada kaitan dengan kempen yang Wakaf Nur buat. Tuan Najib pun dengan tim pun bantu kita juga untuk proses untuk kita wakafan untuk ibu dan ayah. Betul. Tapi saya nak relate dengan satu video sebenarnya. Saya ingat saya tengok ada 2 kali, saya tengok penuh masa Tuan Najib duk berbicara. Sebab saya tengok tu sebab dia ada berkait rapat tentang ibu dan ayah dengan Datuk Wira Datuk Azizan dekat London kan. Masa tu di London. Tu saya tengok masa tu. Saya bawa mak saya masa tu. Itulah. Mak saya bawa. Ada sekali. Benda birthday dia. Oh, Masya Allah. Masa tu mak saya kata, mak saya peluk saya, dia menangis. Dia kata, mak tak sangka kita ni orang kampung. Mak saya kecil kilang, kampung Benut. Mak tak sangka, dia kata, tuan ni mak, orang kata berada di London. Saya kata, Masya Allah, mak ni syukur. Ni semualah doa mak, saya kata, yang akhirnya orang kata, kita ni sampai juga ke tempat yang orang kata, kita impikan nak sampai. Yang disebut-sebut orang. Dan malam tu sebenarnya lepas kita naik Air on London tu, saya dan Datuk Wira pun sama-sama meraihkan birthday mak saya. Masya-Allah. So, Di situ sangat bersyukur lah sebab ada mak saya, ada guru saya kan, yang mengajar, yang dia meraihkan kita punya, orang kata, karamah hidup kita, mak kita. Betul. Itulah kisahnya lah time tu. Tapi situasi masa tu pernah, kalau kita kata flashback dulu, Tuan Najib pernah terbayang ke, maksudnya pernah, ialah kita kata ulama kan, kita doa dengan Allah, tapi hakikat sebenarnya Allah bagi lebih daripada apa yang kita harapkan. Betul. So kena kita ingat jadi macam ni, sebenarnya Allah bagi lebih kalau minda kita terbuka dengan membaca bahasa hikmah yang begitu banyak. Ya, betul. Tapi kalau kita tengok dalam apa juga yang kita minta, kata ulama, kalau Allah boleh jadikan langit yang begitu unik dan bumi yang begitu besar dengan pelbagai perhiasannya, apalah sangat dengan doa kita yang Allah nak kabulkan dalam keadaan sekelip mata itu. Betul. Kalau ikutkan sebenarnya, kalau apa yang saya bayangkan tidaklah seperti apa yang saya dapat. Maksudnya Allah Ta'ala ni begitu pemurahnya Allah Ta'ala. Bila saya diajar, dididik juga, kalau kita gembirakan buat apa yang Allah Ta'ala ni suka, mengelakkan apa yang dia tak suka, insya-Allah manusia ni dia boleh beri apa saja. Betul. Apatah lagi kalau kita ni selalu minta doa tu daripada mak kita. Kita nak minta doa direct, siapalah kita? Kan bukanlah nak bangun malam sembahyang 100 rakaat. Nak dapat 2 pun insya-Allah alhamdulillah kalau boleh kan. Tapi kita fikir kalau doa seorang ibu tu Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala pandang. Jadi saya tiap-tiap bulan akan minta doa, saya kata, mak tolong doakan, mak tolong doakan. Sehingga ada satu masa mak saya tanya, bulan ni kau nak doakan mak apa, mak nak doakan kau ni? Secara spesifik kau punya ya? target sale ni? Oh cakap, mak aku pula yang tanya. Kan dia pula tanya kita nak capai berapa spesifik. Jadi saya rasa ni semua orang kata berkah doa mak yang menyebabkan alhamdulillah apa yang saya capai hari ni yang saya sendiri tak terbayang. Tapi pada setiap masa ialah kita kena bersyukur banyak. Compare dengan apa ujian Allah Ta'ala bagi, ujian-ujian pun sebab nak bagi kita lebih. Betul. Kan nak angkat lagi martabat, nak angkat darjat kita. Tapi kemuliaan ibu kita, mak kita memang kita kena jagalah, kena pelihara lah imam. Kalau betul lah tu, maksudnya kalau
ulama sebut nak dilayan oleh Allah seperti raja, layanlah mak kamu juga seperti raja. Oh, ada macam Ada tu. kalam Masya hikmahnya Allah. sebutkan begitu kan. Nak Allah layan kamu seperti raja, maksudnya apa kita raja, dia punya kedudukan, dia cuma menyebut dan terhidang depan mata. Masya Allah. So kalau kita nak gitu, layanlah ibu kita seperti raja juga. Maksudnya bukanlah kita meletakkan hikmah, kaedah sebagai seorang anak sebab keinginan kita, kehendak mak kita, so ada masa sama, ada masa tak sama. Maksudnya Ustaz, kalau mak kita ni katalah contoh ada di kalangan penonton yang mak dia dah meninggal, so kalau dia mewakafkan sesuatu untuk mak dia, samalah benda tu dapat walaupun sama. macam mak dia hidup. Sama dengan kalau ikut dalam mazhab Syafi'i pula, kalau kita niatkan memang secara khusus. Kita niatkan secara khusus. Tapi kalau pendekatan kita pula di peringkat khususnya dekat Wakafan Nur ni, kita kempen. Kita bukan khusus pada pewakafan. Betul, pewakafan itu yang kita buat menjadi jambatan atas sebarkan manfaat, menyalurkan kepada perkara-perkara yang kita buat. Tapi apa juga perkara kebaikan. Sekecil mana pun kita buat, jangan lupa lintaskan niat dalam hati kita untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita yang dah meninggal. Dan itu insya-Allah boleh sampailah pahalanya insya-Allah. Sebab kita hidup atas dunia ni yang kita boleh usaha sekarang. Dan alam lain adalah dalam bentuk mengharap. Mengharap. Yang dalam kubur mengharap. Yang dalam rahim ibu mengharap. Semua mengharap. Akhirat mengharap. Usaha tak boleh. Usaha sekarang ni. Di atas dunia ni. Itu pun dalam tempoh masa lepas Allah bagi kita kekuatan untuk kita ada akal, tenaga. Sampai satu masa berapa lama? Kalau kita tolak masa bayi, tolak masa tua. Ambil tengah-tengah tu saja. Yang kita boleh usahakan, yang kita boleh buat untuk bawa bekal pada hidup yang lebih lama. Sesuatu yang lain-lain semua dalam bentuk harapan. Jadi sebenarnya kalau kita buat sesuatu kebaikan dalam kita niatkan pewakafan untuk ibu ayah kita, sebenarnya lebih kepada menyempurnakan harapan mereka juga setelah meninggal dunia. Tuan Najib mungkin ada banyak pengalaman mengendalikan program-program yang sedia ada dalam program cetak anak murid ni. Mungkin ada beberapa pengalaman ke yang Tuan Najib boleh kongsikan yang terlalu banyak. Tuan Najib kata umurnya muda tapi pengalaman dia luar biasa. Mungkin boleh kongsikan berkaitan tentang, mungkin ada sebahagian cerita-cerita daripada anak-anak murid yang ada kaitan dengan memberikan manfaat terbesar kepada ibu ayah mereka. Pada saya macam ni lah Imam. Kalau kita tengok kan, saya ni ramai anak murid. Ada pengalaman tu yang saya tengok anak murid saya ni, dia adalah macam, dia ada halangan terbesar dalam dia punya bisnes tau. Ada satu kisah ni saya tengok, dia adalah seorang wanita. So dia kata dia dah buat bisnes tak jadi, buat macam tu tak jadi, usaha macam ni, orang kata nak pergi belajar. Kata buat marketing buat, tapi tak jadi. Tapi satu benda yang saya selalu pesan kepada mereka ni adalah, saya kata jangan lupa untuk tanggungjawab kita sebagai anak. Maksudnya apa tanggungjawab kita kepada ibu ayah kita, adakah kita laksanakan? Okay, saya selalu pesan, saya selalu buat contoh-contoh, saya selalu buat kisah. So saya dapati wanita ni, dia ada isu bila mak ayah dia macam bercerai. Okay. So dia macam ada salah faham. Yang mana menyebabkan mungkin dia marah pada ayah dia kan bercerai. Jadi dia tak ziarah, tak melawat. So saya rasa mungkin lah, saya kata, mungkin Imam, saya kata dengan dia, mungkin inilah sebab. Dan apa kata cuba balik dan minta maaf. Kan, alhamdulillah dia kata masa tu dia betul-betul orang kata redha, dia let go semua benda-benda yang dah lepas. Sebab kita pun tak tahu apa perselisihan faham antara mak ayah, sebab kita tak ada waktu tu kan. Atau kita pun tak faham. Jadi dia balik, dia ziarah dan dia sempat bagi duit belanja. Ayah dia pergi umrah. Balik umrah tu ayah dia tak lama meninggal. Alhamdulillah ayah dia ni redha dengan dia. Dan saya nampak apa yang berlaku adalah okay, dia bisnes dia tu mula meningkat Ustaz Imam. Dia mula naik, dia mula dapat apa dia nak, sale bertambah, dia dapat pekerja yang bagus, dia dapat buka kedai lagi banyak. Hanya dengan orang kata memuliakan ibu dan ayah. Kita tak ada hak untuk nak marah ataupun kita nak memarahi ibu dan ayah dalam keadaan kita pun tak tahu apa yang berlaku. Even kalau takkan kita nak tunggu kita dah betul-betul dewasa, cukup dewasa, dah melalui banyak cabaran, sebab kita pun nanti akan jadi mak ayah. Kan, tak boleh tunggu. Jadi pesanan saya kepada penonton di luar sana,
Jangan tunggu-tunggu untuk buat baik. Macam Imam kata tadi, kalaulah mewakaf tu boleh connectkan lagi kebaikan kepada mak ayah, even mereka dah tak ada, apa kata kita usahakan ni untuk mewakaf. Mungkin mereka pun nak tahu jugalah Imam, mewakaf tu nak macam mana sebenarnya. Apa beza wakaf dan sedekah tu kan. Kadang orang mungkin dia kata, aku sedekah ni niat untuk mak ayah. Apa pula bezanya Imam? Kalau aku berwakaf untuk ibu dan ayah, apa bezanya tu Imam, kalau penonton ni boleh tahu? Sebenarnya kalau Kan? kita tengok dia punya term berbeza kan. Sebab terma dalam Quran sebut ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib Allah guna perkataan sedekah, tapi dalam bentuk maksudnya zakat. Yang sedekah yang sunat ni yang banyak, ada dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak. Cumanya kalau kita bezakan antara sedekah dengan wakaf, dia punya kesan lah. Kesan yang lebih besar dan lebih berpanjangan. Dia sebenarnya tengok asasnya kepada sahabat Nabi Abu Talhah. Cumanya sahabat Nabi ni luar biasa kan. Dia dapat tahu tentang satu ayat. Dia punya kekayaan dah tak terkira lah. Tapi bila dia dapat tahu peluang kat situ, dia punya nak keluarkan pun dah tak terkira juga dah. Mewakafkan terus dalam bentuk ladang kurma yang dia nak berikan. Tapi lebih kepada kesan lah. Kesan sebenarnya. Dalam berbanding wakaf dengan sedekah. So, Najib kehilangan ayah umur 11 tahun. Betul. Seingat-ingat Tuan Najib lah, apa pesan ayah yang masih diingat masa seumur itu? Saya rasa ayah yang paling terkesan lah diingat. Saya rasa yang paling ayah saya ni cukup mengajar saya adalah adab dengan orang tua. Sebab ayah saya ni seorang yang sangat melayani orang, terutama kalau orang tua tu dia sangat hormat. Jadi itulah yang saya rasa menyebabkan saya role model apa dia buat lah. Kalau kita jumpa orang tu, orang kata santuni orang tua, kan, bertanya khabar, melayani, buat apa yang mereka perlukan pertolongan. Saya rasa macam tu lah. Sebab ayah saya ni dia suka tolong orang juga. Tolong jiran, saudara mara. Itu yang saya rasa belajar daripada apa yang saya perhatikan dengan arwah lah masa tu. Kalau mak pula, pesanan mak? Kalau mak kita, yang pesanan tak berhenti kan? Mak memang tak berhenti lah nak cakap kan. Tapi yang agak-agak dalam banyak-banyak pesanan, kita dalam antara dua lah yang kita ingat, ataupun bila dia bercakap kita kata, ni mesti ada, tak tinggal. Dalam banyak-banyak pesanan yang Tuan Najib ingat. Mak saya kalau dia pesan lah, dia selalu pesan kita ni buat benda yang betul lah. Orang kata yang selari dengan amal ma'ruf nahi munkar, jaga solat, jaga ibadat. Itulah benda-benda yang mak saya selalu pesan. Even alhamdulillah saya syukur juga sebab diberi rezeki dengan Allah Ta'ala ni, saya juga telah membantu mak saya ni menyempurnakan ibadah haji dia. Alhamdulillah. Saya sebenarnya dapat pergi dengan mak saya, dapat panggilan pada 2019. Alhamdulillah, dan tahun lepas juga saya menganggap juga ibu dan ayah betul pun tanggungjawab saya juga. Sama, saya kena melayani mereka seperti ibu dan ayah kandung. Maka pada tahun lepas saya bawa isteri, mak mertua, ayah mertua untuk mengerjakan haji tahun lepas. Dalam masa yang sama, saya juga niatkan untuk badal haji kepada arwah ayah saya. Arwah ayah saya tak pernah lagi kerjakan umrah haji. Jadi saya juga buatkan dia badal haji lah. Jadi dia pun insya-Allah dapat, saya pun dapat. Kemudian tahun ni pula saya buatkan juga badal haji untuk arwah atuk saya. Ayah kepada arwah ayah saya ni. Pun masih lagi tak buat haji, jadi saya buatkan badal haji tu tadi. Sebab saya rasa menjadi tanggungjawab lah sebagai cucu yang sulung untuk atuk saya ni lah. Sebab saya rasa itulah pesan daripada kedua orang tua saya, iaitu kita ni sentiasa buat baik dengan orang-orang lain. Mencukupkan keperluan orang lain lah, insya-Allah. Betul-betul. Ada satu ungkapan yang sebelum ni kita kongsikan. Ada seorang ulama yang besar, Imam Abdullah Ibn Mubarak. Ni saya cerita berkaitan tentang tuan-tuan yang menyaksikan jangan salah faham. Ni kaedah dan bahasa hikmah para ulama. Kan Tuan Najib sebut, kita kongsikan kali ini berkaitan tentang seberapa banyak kita boleh bagi pahala pada orang yang kita kasih, ibu ayah kita. Dia kata kan, dalam hidup kita ni kadang kita dah bercerita bersama orang lain. Yang kadang kita bercerita bersama orang lain ni, uniknya pula yang kita cerita orang ni kita tak suka. Dan kemudian uniknya pula kita cerita orang tu, dah lah kita tak suka dengan dia, kita bagi pula pahala percuma pada dia. Kalau bahasa dalam hadis sebut ghibah mengumpat.
Tapi bahasa yang dikomersialkan nama dia gosip-gosip Gosip. membawang. Yang tu dikomersialkan. So kadang-kadang kita tengok, kita tak suka orang tu, kita bercerita tak suka. Tapi dalam masa yang sama, kita punya pahala mengalir pergi pada dia. Tu sedih juga kan. Jadi kata Imam Abdullah bin Mubarak kata dia, aku kalau nak mengumpat ni, ni kena dia faham, bukan perbuatan mengumpat ni itu. Kata dia, aku kalau nak mengumpat, aku nak mengumpat orang tua aku saja. Supaya pahala dia tu kurang-kurang pergilah pada dia. Macam tu. Umpamanya lah. Umpamanya. Bukanlah perbuatan tu. Tapi kata dia lebih kepada pahala lah. Dia salurkan kepada orang tua dia lah. Yelah, bagilah pada orang yang betul. Bagi pada orang yang betul. Ni dibagi pada orang yang dia tak suka pula tu. Dan kemudian pahalanya berkurangan. Baik. Sebelum itu, untuk makluman sedang penonton sekalian, dalam masa yang sama, Wakaf An-Nur ni kita tengah buat satu kempen untuk ibu dan ayah. Dan kita nak menggalakkan kepada semua yang dah buat pewakafan dengan kita sebelum ni, teruskan, sebab kita di sini dengan tawaran menjadi ahli serendah seminimum RM10, satu. Yang kedua, buat hibah dengan Wakaf An-Nur. Saya sering bercakap pada sedang penonton di dalam dan di luar, kenapa dengan Wakaf An-Nur? Kenapa bukan yang lain? Tanpa kita menafikan institusi wakaf yang lain, sama-sama melengkapkan. Kita bukan bersaing untuk tengok siapa menang, siapa kalah, bukan. Ini kita sama-sama menguruskan urus niaga yang Allah dah jamin keberkatannya. Pewakafan. Jadi dia tak akan ada pernah ruginya dalam urus niaga dengan Allah ni. Cuma kita kata, kenapa dengan Wakaf An-Nur? Sebab satu, sebab kami ni institusi wakaf korporat yang pertama. Kemudian dengan aktiviti yang kami paparkan, dengan serendah RM10 tu, dia pergi kepada cabangnya banyak. Rangkaian Masjid An-Nur, klinik Wakaf An-Nur, sosioekonomi yang kita bangunkan daripada asnaf sampai dia boleh hidup macam orang biasa, daripada penerima menjadi penyumbang kepada masyarakat. Jadi macam kami punya framework ni macam ada satu ekosistem yang membangunkan sebelum, semasa dan selepas, insya-Allah. Tapi merangkumi dua-dualah, dunia dan akhirat. Yang unik juga yang saya pun sendiri baru tahu bila kita mula-mula bekerja sama dengan Wakaf An-Nur ni. Dia bukan sahaja buat benda masjid, sekolah, tapi sebenarnya kemudahan awam yang contoh macam Terminal Lakin. Betul. Faham Terminal Lakin tu, di Lakin tu, stesen bas tu, dibuat oleh Wakaf An-Nur tu, dengan duit wakaf yang mana, kalau bayangkan duit kita sedekah itu berterusan digunakan, orang berniaga. Saya dengar tadi Tuan CEO kita beritahu, Tuan Haji beritahu, sewanya rendah, takkan dapat rendah macam tu. Kan? Jadi Wakaf An-Nur saya rasa unik sangat, Imam. Kan? Yang kita berikan wakaf kita ni dia unik dan diberi untuk kesenangan semua orang. Betul. Terutama kita majoriti memang umat Islam lah. Itu saya rasa sangat impresif lah saya tengok Wakaf An-Nur dan very trusted, transparent. Jadi kalau penonton saya rasa nak mewakafkan memang kena tengok-tengok. Saya pun alhamdulillah dah jadi ahli dah. Alhamdulillah. Dah daftar ahli dah, insya-Allah. Doakan mudah-mudahan dapat memberi contribution juga nanti. Doakan penonton-penonton jangan lupa ambil peluang bersama-sama mewakafkan, sebab dia berterusan, Imam. Betul. Dari mana digunakan, sebab saya perasan kalau kita di Mekah, Madinah, setiap bangunan hotel ke apa dia ada tu, ni wakaf Uthman. Betul. Wakaf Abu Bakar sampai sekarang. Wakaf daripada para sahabat Nabi. Betul ni, Imam. Masya-Allah. Dia berakhir bila kiamatnya dunia sajalah. Masya-Allah. Maksudnya berterusannya tu. Tapi sebenarnya kami pun di sini menyahut juga dalam sebahagian hadis Nabi menyatakan kita buka tawaran kepada orang ramai di luar sana, amalnya sedikit tapi pahalanya berganda. Orang biasa rebut dividen yang tersedia dalam bentuk duniawi. Ini dividen di sisi Allah, tapi kena baca dengan bahasa keyakinan dan keimanan. So kalau kita dapat, insya-Allah. Baik, kita borak-borak ni dah sampai hujung dah. Kan. Dari sembang pun ada timing ke. Orang membawang pun petang-petang dia dah kena balik dah. Kena masak. Jadi sebelum kita kena matikan mikrofon ni. Kerana kawan-kawan kita. Minta Tuan Haji ada kata-kata akhir, pesanan untuk sedang penonton yang di luar sana, insya-Allah. Okey, pada saya kita ni dilahirkan ke dunia ni adalah untuk memberikan kebaikan lah, macam Ustaz pun cakap tadi kan. Beri manfaat kepada manusia, kepada insan lain. Jadi of course insan yang paling kita nak kena memberi manfaat adalah ibu dan ayah kita dahululah. Yang kena fikirkan whatever problem yang kita ada, whatever situation yang kita ada, always kena sentiasa ingat pada mak dan ayah. Kalau dah lama tak kontak, bolehlah hubungi. Dah lama tak ziarah, boleh dah diziarahi. Kalau dah meninggal, mungkin boleh diziarahi kubur mereka. Jangan lupa sedekahkan, orang kata Fatihahnya ke,
Al-Qurannya ke, dan sekarang pun saya rasa kita ada satu lagi peluang daripada wakaf An-Nur sendiri, iaitu peluang untuk mewakafkan, diniatkan kepada ibu dan ayah kita yang dah meninggal dunia. Ini pun sampai ni direct kepada mereka, insya-Allah. Jadi janganlah orang kata lepaskan peluang ni. Mudah-mudahan apa kita buat ni Allah Ta'ala redha dengan kita, asbab Allah Ta'ala redha dengan kebaikan kita buat untuk mak ayah. Apa saja yang kita nak, Allah Ta'ala ni maha kaya. Macam Imam beritahu tadi, kita buat dengan penuh keyakinan, dengan hati kita yang yakin, insya-Allah akan, orang kata dalam keadaan sekarang krisis ni, beras tak cukupnya, tak tahulah apa ni, bawang tak cukup, kita kena membawang lebih banyak lah. Okey, dengan ni. Jadi saya rasa semua benda, situasi ujian ni Allah Ta'ala akan mudahkan kalau kita ni mengejar redha dia. Jadi buatlah baik untuk mak ayah kita. InsyaAllah kita sendiri pun secara tidak langsung terus juga dapat kebaikan yang banyak, insyaAllah. Itu je lah orang kata perkongsian saya, sedikit pesanan saya pada hari ini, Imam. Baik. Terima kasih Tuan Najib. Itu pesanannya ada ringkas tapi ada mesej yang perlu dilaksanakan. Tahu saja tak cukup. Dia kena bertindak. Bertindak tu lah nanti akan ada 3 serangkai daripada ilmu yang kita ada, kemudian apa yang kita nampak, dan kemudian sebenar-benarnya. Tukarkan semua term itu daripada ilmul yaqin, ainul yaqin sampai hakul yaqin. Sebelum saya tutup, saya nak ada cerita pendek je. Cerita pendek. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, masa dia kecil-kecil dulu, mak dia ni pergi pakaikan pakaian ulama tu. Sedangkan masa tu tak boleh. Macam menjadi satu pantang larang, anak-anak kecil ni tak boleh pakai pakaian itu selagi mana dia tak mendapati kriteria untuk jadi seorang ulama. Jadi mak dia ni pakaikan. Jadi keluar ni ulama-ulama dekat sekitar kawasan duk marah mak dia ni. Kenapa kau pakaikan baju dia baju ulama? Dia belum sampai masa dia lagi. Tapi pada masa tu ibu Imam Malik bin Anas kata, sebab aku nak dia jadi seorang ulama, maka aku pakaikan dia jubah para ulama. Rupanya orang nampak zahirnya, tapi di situ ada doa dia. Tapi pada akhirnya Imam Malik bin Anas menjadi ulama yang begitu masyhur, sehingga kan beliau dalam kitab disebut orang yang dapat mimpi jumpa Rasulullah fi kulli lailah, pada setiap malam. Masya-Allah. Di antara kerana daripada doa seorang ibu. Jadi macam mana Tuan Najib kongsikan, jangan pandang remeh pada redha seorang ibu. Itu membuka 1001 keredaan dari Allah. Dan jangan pandang remeh kebaikan yang kita buat, kerana di situ juga adanya redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita untuk mengajak semua sekali menyahut kempen kami di Waqaf An-Nur. Mudah-mudahan hasrat kita, niat kita dipandang oleh Allah, pahalanya sampai, dan insya-Allah kita dapat keredaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Tuan Najib. Sama Imam. Dapat Terima kasih jemput secara saya. kebetulan. Semuanya kita ni tak ada skrip sebenarnya. Kita spontan je ni. Panggil, duduk, kita bercakap, dan alhamdulillah dapat kongsi-kongsi sikit. Tapi paling penting dapat manfaat bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sembang-sembang sesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semua. Jangan lupa FB Waqaf An-Nur, Instagram Waqaf An-Nur, TikTok Waqaf An-Nur. Dekat situ semua maklumat ada. Jadi ahli hibah dengan Waqaf An-Nur. InsyaAllah setiap wakaf menjana kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami Waqaf An-Nur. Share dan bagi kami like.